Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kerana datang menonton video saya. Hari ini kita akan teruskan video pembelajaran kita dengan memasuki siri yang baru, iaitu saya berikan nama sebagai siri Jom Bina. Okey, dalam siri Jom Bina ni kita akan gunakan semula semua yang kita dah belajar dan kita cuba siapkan satu projek ringkas supaya nampak lebih praktikal lah apa yang kita dah belajar. Okey, apa yang akan kita buat ialah satu navbar untuk landing page kita. Landing page ni selalunya orang bisnes ataupun orang yang ada company, dia akan ada landing page. Selalunya bertujuan untuk marketing dan untuk memberitahu lah, menghebahkan kepada para pengunjung mengenai servis ataupun barangan yang mereka tawarkan. Okey, pertama sekali siri landing page ni, siri Jom Bina untuk landing page ni akan dibahagikan kepada 3 bahagian. Pertama, kita akan buat navbar. Yang kedua, kita akan buat konten ataupun isi kandungan laman seserawang tersebut. Dan part yang ketiga, kita akan gabungkan kedua-dua komponen ni. Okey, apa yang kita cuba capai sekarang ini adalah pertama sekali adalah navbar ni ataupun navigation bar. Yang penting sekali kita kena buat untuk mobile dulu. Kita harus menggunakan konsep mobile first, sebab saya pernah beritahu dalam meta tag, pengguna mobile lebih ramai daripada pengguna laptop dan PC. Dikatakan pada tahun 2016 Google cakap searches ataupun carian sebanyak 55% dilakukan hasil daripada penggunaan peranti selain daripada PC dan laptop. Okey, jadi kita boleh tengok kalau di phone, nampak dia akan nampak macam ni. Saya pun lupa berapa, 960 961. Okey, jadi kelebaran yang paling maksimum sebelum dia kembali kepada pautan macam ni ialah 961 pixel dan ke atas. Kalau 960 pixel dan ke bawah, dia akan jadi macam ni. Okey. Okey, kalau kat phone dia akan nampak macam ni. Okey. Alright, kita akan buat macam ni. Kita akan jadikan ni sebagai rujukan kita. Okey, sekarang saya dah siapkan satu landing page yang kosong. Jadi kita boleh start sekarang. Okey, sekarang ni dah ada yang kosong. Okey, saya dah ada starting ni untuk kosong ni, style dengan index.html. Okey, pertama sekali kalau kita rujuk balik, sebenarnya dia macam ada dua kotak sebenarnya. Sebab kita kena faham dalam laman seserawang semuanya berlaku dalam bentuk kotak. Jadi dia boleh jadi, sekarang ni kita kena buat macam ni. Okay, alright. Okay, itu macam ini, macam tarik ini macam. Tapi kita kena utamakan pengguna phone dahulu. Jadi kat phone dia akan nampak macam mana, kita kena tengok balik. Okey, dia akan nampak macam ni. Okey, sekarang ni kat sini ada satu kotak, sini satu kotak untuk hamburger icon ni. Okey, jadi ni hamburger icon, ni pula untuk logo. Alright. Dan bila kita tekan hamburger icon ni, dia akan keluar 3 kotak. Kotak pertama home, kotak kedua obat, dan kotak yang ketiga adalah contact. Jadi bila ditekan, dia akan keluar macam ni. Ni sikit, sini sikit, dan dia akan keluar ini macam. Okey, warna ni sorry, tak ada suara. Dan ini macam, dia akan jadi ini macam. Okey, oh tak cukup pula, tambah sikit.
ini macam okey, sikit lagi. okey, tak kita tengok ni jap. okey, bila kita tekan hamburger icon tu, dia akan keluar macam ni. okey, first kita kena buat yang macam tadi tu. Sekejap saya copy ni, copy. okey, jadi pertama kita kena buat logo dengan hamburger icon dulu. Alright. okey, jadi kita kena buat dua ni dulu. Alright. okey, kita pergi coding. Jadi kita bagi satu ni div yang bernama logo. okey, dan yang pertama dia akan ambil image, sebab dalam tu ada logo ni. Logo ni adalah image. okey, image dia akan ambil logo.png, width 55 pixel dan height pun 55 pixel. Width dengan height ni adalah atribut wajib yang perlu ada dalam elemen image. Jadi kita kena letak lah alternate ni logo icon. Alternate ni nak bubuh boleh, tak mau bubuh pun boleh. Lepas tu kita ada perkataan tu, def zaim tu. Jadi kita letak p def zaim. okey, kita tengok sikit. Kita tengok yang kita punya sekarang. okey, boleh. Tapi masalahnya sekarang ni dia berada di belah bawah kan. Dia ada belah bawah. okey, tak apa, kita masukkan semua elemen dulu. Yang kedua pula dia perlu ada ialah hamburger ni. okey, hamburger ni mudah saja. Dia adalah berbentuk label. okey, dan seperti yang kita belajar dalam episod label tu, setiap label dia kena ada input dia. Jadi saya akan gunakan input checkbox. Kita tak perlukan name ni, kita hanya perlukan ID sahaja. Navbar hamburger. Dan for ni dia akan merujuk kepada ID input tu, Navbar hamburger. okey, kat sini agak tricky, bagi saya agak susah lah untuk orang lain. Kita akan menggunakan Unicode yang ditawarkan, dan kita akan menggunakan hamburger ni. okey, macam ni kita copy je. okey, yang ni tak kisahlah ambil mana-mana pun kan. Janji kena copy. okey, lepas tu ini macam, dan dah letak dalam label ni. okey, nampak sekarang dah ada. Bila kita tekan logo hamburger ni, dia akan tanda right kat kotak input ni. okey, alright. okey, sekarang ni kita nak def zaim ni duduk sebelah sini, dan yang selebihnya ni duduk di belah sini. okey, sekarang ni kalau anda perasan, ini adalah kotak. okey, dua logo ni dengan def zaim ni, dia berada dalam satu kotak, dan yang dua ni pula berada dalam satu kotak lagi. Jadi kita akan guna grid. okey, pertama sekali kita akan jadikan header ni sebagai grid. okey, ni optional atau pilihan, kalau anda nak buat pun boleh. Pertama sekali kita akan jadikan header tu sebagai display grid. Tapi tak cukup dengan itu saja, kita kena bagi column, grid column, grid template column. Kita akan bagi satu FR dan satu FR, dan dia akan bahagikan kepada dua bahagian.
Okey, kita tak nak nampak input ni, jadi kita kena letak hidden. Kita kena pakai attribute hidden. Okey, kita refresh. Okey, sekarang ni dia dah bahagi kepada 2. Tapi kalau anda perasan, Zaim ni belum berada di sebelah gambar ni lagi, kerana dalam kotak pertama ni kita kena jadikan grid lagi. Okey, jadi nampak ni saya dah masukkan elemen div dan dengan atribut kelas logo, dan kita boleh gunakan kelas tersebut dengan titik logo, dan kita akan jadikan sebagai display grid, dan kita akan buat benda yang sama, grid template kolom 1fr dan 1fr, dan ini akan menjadikan dev Zaim di sebelah image ni, sebelah gambar ni. Okey, jadi sekarang ni kalau anda boleh test, kalau anda nak lagi dekat, anda kena tingkatkan lagi fr ni. Kalau letak 6 contohnya, dia akan jadi di sebelah gambar ni, tapi kita tak nak rapat sangat, dia kena beri ruang tiba, kena tambah sikit, 3 mungkin. Okey, jadi kita kena 4 lah, kita nak sebelah dia, kita kena bagi 4 fr. Okey, that looks nice. Lepas tu kat P ni kita akan bagi kelas logo name. Okey, dan dekat logo name ni sekarang ni, kalau anda ikut siri grid CSS yang saya buat, kita boleh kenakan penggayaan kepada setiap satu grid. Okey, contoh ni grid yang pertama dan ni grid yang kedua ni, kita boleh kenakan penggayaan mengikut grid tersebut. Jadi kita boleh letak align self, align items center, tak silap saya, sebenarnya align self. Okey, sekarang ni dia dah berada di bahagian tengah kotak tersebut, jadi dia dah duduk sebelah dengan gambar ni. Okey, sekarang ni yang ni pun kita nak jadikan dia sama tinggi dengan dev Zaim ni, hamburger ni. Jadi kita boleh buat benda yang sama untuk label. Kita boleh bagi dia kelas navbar hamburger lah, hamburger label, tak pun navbar label. Okey, jadi kita boleh navbar label, dan kita jadikan dia juga align self center. Okey, bertentangan dengan dev Zaim yang berada di bahagian kanan dalam grid tersebut, kita nak hamburger ni berada di bahagian akhir, ataupun align, ataupun justify content end rasanya. Bukan justify content je, tapi ialah justify self end, dan dia akan berada di bahagian akhir. Okey, seterusnya kita nak buat lagi satu div yang diberikan sebagai nav links, dan semua link kita ataupun semua pautan kita akan berada di dalam ni. Jadi kita boleh bagi 3 link. Pertama adalah home, about, contact, dan kita boleh tengok di sini, dan dia akan berada di bahagian bawah. Sebab kita kena letak media query, sebab sekarang ni kita sedang bina untuk peranti yang bergerak atau peranti mobile seperti telefon bimbit, tablet dan sebagainya. Jadi kita kena letak min width ialah
320 pixel and max width adalah 960 pixel. Okey, media query ni sekarang ni kita nak kenakan penggayaan yang berbeza kalau pengunjung ataupun user laman sawang ni dia datang daripada dia menggunakan peranti mobile lah, seperti telefon pintar ataupun tablet. Okey, sekarang kita nak jadikan home satu baris, about satu baris dan contact pun satu baris. Okey, mudah saja. First kita kena ambil, sekarang ni kan dia 1FR, 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 1FR. Jadi home about contact ni dia kena ambil 2FR untuk sepanjang ni. Jadi untuk buat tu kita kena jadikan nav links ni sebagai grid column. Dia akan ambil 1 sampai 3. Kenapa 1 sampai 3? 1 sampai 2 di sini, 2 sampai 3 di sini. Jadi 1 sampai 3 untuk mengambil keseluruhan kelebaran ni. Okey, sebab tu kita jadikan nav link sebagai display block. Display block ni maksudnya dia akan membuat elemen tersebut mengambil satu kotak, mengambil satu baris yang senang kan, satu kotak tu. Okey, jadi sekarang apa yang kita boleh buat ialah kita boleh jadikan kita boleh jadikan text align n, dan dia akan mengambil bahagian sini. Okey, dah lebih kurang macam ni. Kita akan jadikan macam ni. Alright, jadi kita kena letak padding untuk setiap link. Kita kena letak padding, iaitu ruang, dia akan memberi ruang dari bahagian dalam bahagian dalam elemen tersebut. Jadi lebih kurang 20 pixel. ok kot. ok, tak lah, ok 20 pixel lah. ok, kena besarkan sikit perkataannya. Jadi kita boleh letak di sini nav links A. Kita letak, kita akan buang dulu text decoration none. ok, ini dia akan jadikan warna seperti warna biasa. Lepas tu color white, dan kita nak font size 30 pixel. ok, oh betul lah dia white kan. Jadi sekejap, navbar label ni ataupun header ni saya nak letak background color. Mungkin tak sama macam tu. Yang tu saya ambil warna apa, color. Kita ambil cadet blue. ok, cadet blue. ok, alright. Tu nampak lah sikit lebih kurang kan. Lepas tu yang ni pun kita kena besarkan juga label tu. Jadi kita kena hamburger navbar label font size 30 pixel. ok, kita akan tengok. ok, ok juga lah 30 pixel. ok, nak bagi dia macam ada ruang ni sikit, kita kena masukkan padding. ok, padding 15 pixel contoh, 15 pixel. Mungkin bukan padding seluruhnya, kita akan bagi bahagian atas kanan kita akan bagi 30 pixel, bawah dan kiri. ok, kosong. ok, depth aim ni pun kita akan besarkan juga. Logo name, so logo name kita akan, dah ada pakai logo name. Align self center kita akan
font size 30 pixel juga. Alright, save dan kita boleh tengok perubahan. Ok, nampak besar sikit. Image ni saya ingat saya nak masukkan padding sikit. Image, kita masukkan padding 10 pixel. Ok, alright, mungkin 15, padding 15 pixel. Ok, boleh lah, lebih kurang kan. Tapi dia ada belah belah kiri dia ada lebih sikit. Tak apa, yang tu kita letak top, right, bottom, left. Ok, dia ada ruang sikit. Alright, kalau anda perasan makin besar, dia akan makin jauh kan. Di sini dia makin jauh kan. Kita kena masukkan 4FR. Saya rasa 9 lebih kurang 11 ok kot. 11 ok. So jadilah panjang mana pun dia akan sama juga. Ok, nampak bila dah sampai 960 ok, dia akan jadi macam ni. Kalau 191 dia akan hilang penggayaan tadi tu. Ok, sekarang ni kita buat untuk mobile dulu. Kita akan pakai lagi satu selector yang bernama check, di mana kita akan refer kepada ID navbar hamburger ni. Jadi navbar hamburger check, dan bila kita check, kita nak tunjuk semua ni. Kita nak tunjuk nav links ni. Ok, jadi nav links kita akan display block. Ok, pertama sekali kita akan buat display none dulu kat nav links ni. Kita nak tengok. Ok, bila kita tekan, ok, dia ada. Ok, jadi kalau tekan home ok, tekan about pun ok, tekan contact pun ok. Ok, sekarang dah jadi kita punya ni. Kita akan buat penggayaan macam ni juga sikit. Kita akan jadikan dia warna putih, label ni. Label, navbar label, color white. Ok, alright, ni pun kita akan jadikan warna putih juga. Dev Zaim ni, logo name color white. Ok, alright. So, bila dia keluar macam ni, kita nak buang yang ni. Ok, kita nak buang yang ni. Ok, bila dia macam biasa, navbar label, navbar label ni dia akan display none. Ok, dia akan hilang sepatutnya lah. Ok, yang ni kita akan gayakan sekarang ni, sebab sekarang ni kita bukan dalam skrin peranti mobile macam phone ataupun tablet. Ok, jadi tak perlu risau. Macam ni patutnya ada display balik. Jadi dalam ni navbar hamburger display block. Okay. Sekejap, silap, bukan navbar hamburger tapi ialah navbar label, dan dia akan ada. Alright, bila keluar, ok, dia hilang. Bila masuk balik, dia ada balik, dan kita boleh tekan dia. Ok, macam tu. Ok, bila dia dah keluar ni, kita nak semua pautan ni berada dalam posisi yang betul lah. Jadi kita boleh letak nav links, text align and maybe
Alright, lepas tu kita nak jadikan nav links ni align self center. Okay, alright, dia dah sebaris dengan logo kita ni. Okay, kita tengok sikit. Okay, dia akan jadi lebih kurang macam ni lah. Okay, alright, okay, dah nak siap dah, jangan risau. Kalau macam ni, patut dia ada ruang sikit. Jadi kita boleh letak nav links untuk setiap elemen ni. Kita letak padding sebanyak 15 pixel, cukup kot. Ok, 15 pixel. Saya rasa ok 15 pixel. Ok, ni ok, betul kot 15 pixel. Ok, dah nak siap dah. Sikit lagi. Sekarang ni kita akan tukar font ni, nak jadi cantik macam ni. Boleh pergi ke font Google, cari bangers, search for bangers, cari bangers ni. Ok, saya like this style ni, tekan ni. Ok, tekan view your selected family ni. Ok, saya zoom. Lepas tu tekan embed ni, copy ataupun tiru import, pergi ke import ni. Ok, copy ni semua ni. Ok, copy semua ni, pergi ke style CSS ni, pergi ke atas sekali, paste. Lepas tu kalau anda nak gunakan font ni, copy yang bawah ni. Dan saya nak guna ni untuk logo name. Dan lagi satu, ok, kita tengok di sini. Nampak dia dah jadi macam tu. Yang lagi satu untuk yang ni, saya pakai Poppins, Poppins ni. Dan saya pilih light 300 ni. Ok, light 300. Saya like this style, embed. Dan anda ambil import. Ok, ambil yang ni, import ni. Pergi atas sekali, paste. Dan kalau nak gunakan font ni, ambil yang ni dan anda boleh letak di nav links A ni. Ok, jadi refresh. Nampak sekarang dia dah jadi dah, sama macam yang saya tunjuk awal tadi. Ok, jadi boleh kalau tutup pun ok kan, kalau ni pun kalau tutup pun ok. Dia ada ruang sikit di bahagian tu. Ok, tak apa, kita boleh kenakan ruang sikit. Nav link A, ok, ni padding ni kita boleh kenakan kat sini. Alright, ok, 15 ni tak cukup kot, kita kena tambah sikit lagi. Mungkin sebanyak 20 pixel padding. Tak seluas ni lagi. Kejap, saya ingat. Patutlah kat sini 30 pixel. ok kot. Ok, 30 pixel. Bagi saya ok kot. Ok, siap dah navbar kita. Ok, kalau ni pun ok juga, ni pun ok juga. Ok, setakat itu saja video kita kali ini. Terima kasih kerana menonton. Kita akan sambung pada bahagian yang kedua. Assalamualaikum.